Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam rancangan Suara Hati Wanita. Adakah anda bersedia dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini? Baiklah, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya perkenalkan terlebih dahulu program Suara Hati Wanita ini adalah di bawah anjuran Urusetia Wanita Terengganu atau lebih dikenali sebagai USWA yang ditubuhkan secara rasmi oleh Kerajaan Negeri Terengganu melalui Portfolio Pembangunan Wanita dan Keluarga pada 9 Ogos 2020. Saya terangkan sedikit visi dan juga misi USWA. Okey, visi USWA adalah peneraju pembangunan wanita ke arah Terengganu sejahtera. Misi USWA membangun wanita Terengganu yang berilmu, berakhlak dan berkemahiran untuk kesejahteraan masyarakat. Seterusnya, merealisasikan anjakan paradigma wanita Terengganu yang berprinsip, berkepimpinan dan berwibawa, serta melestarikan kesejahteraan wanita dengan memastikan hak-hak wanita terpelihara. Baiklah, berbalik kita kepada program Suara Hati Wanita pada hari ini, kita akan membincangkan sebuah tajuk iaitu Dari Fai Mahkamah Jenayah Wanita. Sebelum saya memulakan topik, izinkan saya untuk membaca sedikit biodata pengenalan bagi panel jemputan kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Abdul Wahab, merupakan pemegang ijazah sarjana muda undang-undang, pengarah di TDM Berhad, dan saya tak silap saya, Tuan, saya ada dengar Tuan juga merupakan pensyarah selama 8 tahun ya. Selama 8 tahun di UNIZA dalam bidang undang-undang keterangan. Betul ya, Tuan? Ya. Okey. Baiklah, seperti mana yang sering kita perdengarkan, peranan wanita yang multitasking ataupun multi-skill serba boleh dalam era moden pada hari ini seharusnya diiktiraf dan dihargai dengan sewajarnya. Mereka sepatutnya dilindungi dan dijaga dengan sehabis baik, memandangkan tugas mereka sebagai isteri, ibu, anak dan banyak lagi dipikul oleh seorang manusia yang digelar wanita. Jadi, bolehkah Encik perjelaskan antara peruntukan yang ada untuk melindungi wanita di dalam Malaysia sekarang ni? Persilakan, Encik. Baik, terima kasih pengurusi. Sama. Berhubung dengan jenayah berkaitan wanita lah. Secara umumnya saya boleh bahagikan kepada dua lah. Yang pertamanya undang-undang jenayah yang berkait dengan sexual offences lah. Kesalahan-kesalahan seksual. Seperti kita ada kesalahan seperti rogol, kita ada kesalahan seperti liwat, kita ada kesalahan sumbang mahram, kita ada kesalahan cabul dan sebagainya lah. Jadi kesalahan-kesalahan ini ada dianggap kesalahan-kesalahan sexual offences, tergolong dalam sexual offences. Baik, di dalam undang-undang kita ada penal code, kanun kesiasaan, yang mana undang-undang berkait dengan kesalahan-kesalahan seksual ni semuanya terkumpul dalam tu lah. Ada dalam. Jadi ada melibatkan jenayah rogol, melibatkan jenayah sumbang mahram, melibatkan jenayah cabul, melibatkan jenayah liwat dan sebagainya lah. Ini ada dalam penal code. Kemudian jenayah berkait dengan keganasan rumah tangga. Baik, untuk keganasan rumah tangga ni sebahagiannya ada juga di dalam penal code, iaitu dari sudut serangan jenayah. Serangan jenayah dan pukul ada dalam penal code. Tapi ada undang-undang khusus yang diberikan, yang digubal oleh Parlimen, seperti Akta Keganasan Rumah Tangga, dan ada Akta Kanak-kanak, Akta Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak dan sebagainya lah, untuk melindungi wanita dan juga kanak-kanak. Yang penting lah, itu yang ada undang-undang. Okey, Encik, bagaimana pula dengan jenis-jenis kesalahan jenayah yang sering dilakukan terhadap wanita, dan bagaimana kesalahan itu dapat dibuktikan? Baik, kesalahan yang paling contohlah, yang paling terkenal tentulah kesalahan rogol ni lah yang berlaku. Baik, kalau kesalahan rogol di dalam kanun kesiasaan, kalau berlaku kesalahan rogol ni, peruntukan undang-undang sekarang ni penjara, penjara sehingga ke 30 tahun. Dan jadi penjara sampai ke 30 tahun kalau
disabitkan dengan satu kesalahan Satu kesalahan rogol. Baik, rogol sebagaimana yang kita tahu dari sudut elemennya ialah apabila seorang lelaki itu melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan tanpa kerelaan. Tanpa kerelaan, without consent. Tanpa kerelaan perempuan tersebut, ia dianggap rogol. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kerelaan dia. Ada berlaku juga dia rela, tetapi dalam keadaan-keadaan yang tidak, ya kadang-kadang yang salah. Contohnya kerelaannya diperolehi dengan cara tipu dan sebagainya. Sebab ada kes, contoh kita sebutlah ada kes, contohnya setengah-setengah kes yang berlaku ni, Tok Bomo, you pergi jumpa Tok Bomo, Tok Bomo cadangkan cara pengubatan. Cara pengubatan pun dengan melakukan perbuatan seksual begitu, walaupun perempuan itu setuju. Tapi ia tetap satu jenayah rogol. Satu jenayah rogol. Sebab tidak ada hubungan seks ni tidak mengubah apa-apa. Tidak boleh mengubah apa-apa. Dia tidak ada sebarang asas dari sudut perubatan. Untuk kita kata ia menjadi ubah. Tapi ada kes-kes begitu berlaku. Yang melibatkan Tok Bomo lah, doktor sebenarnya dalam kes, saya ingat kes tahun 18 ni, tahun 18 lebih tu pernah berlaku, doktor pun ada buat kesalahan seperti itulah. Tapi banyak yang berlaku sekarang ni melibatkan penggambar perubatan tradisional ni lah. Yang kadang-kadang ialah kalau kita tu pun macam mana orang boleh percaya pun kita pelik. Tapi ia berlaku. Ia berlaku. Ini kesalahan rogol lah. Yang keduanya kesalahan melibatkan cabul. Kesalahan cabul. Cabul ni apabila seorang lelaki itu dia menyentuh, dia melakukan sentuhan terhadap wanita di tempat-tempat yang tidak sepatutnya lah. Kan? Dia dalam undang-undang dia panggil outrage modesty, mencabur kehormatan. Kalau pegang kat mana? Jadi ini dari sudut praktis lah. Kan setengah-setengah kalau kat mereka dia cium pipi pun kata belum cabur lagi. Tapi mungkin di Malaysia itu perbuatan yang dianggap cabur lah. Jadi ia bergantung kepada, kalau kita baca undang-undang, ia bergantung kepada amalan satu tempat tu. Jadi sentuhan yang macam mana yang dianggap satu kesalahan. Kemudian ada juga kesalahan yang berkait dengan kita sebut gangguan seksual. Baik, gangguan seksual ni boleh berlaku dengan bentuk fizikal. Fizikal tadi boleh jadi cabur lah. Ataupun dalam bentuk tidak fizikal, dalam bentuk secara lisan saja. Di mana mereka mengeluar kata-kata lucah dan sebagainya kepada perempuan. Dari sudut lisan ni ada masalah sikit lah untuk tu, sebab lisan ni dari sudut kesalahan jenayahnya tidak sampai. Dia tak boleh nak kata cabur lagi, belum. Tapi kesalahan dari sudut kesalahan gangguan seksual ni, dia boleh diadukan kepada pihak, macam kalau pekerja dia boleh diadukan ke majikan. Ia boleh menjadi satu asas untuk satu tindakan disiplin dibuat. Ya, betul. Kemudian kesalahan yang besar lagi yang kita berlaku dalam negara kita berkait dengan perempuan ialah kesalahan rumah tangga lah. Pukul dan sebagainya lah, ini berlaku. Jadi kesalahan pukul ni dalam undang-undang, suami memang tidak boleh pukul isteri dia ataupun anak dia. Ataupun berlaku isteri pukul suami. Jangan kata tak ada. Saya pernah bertemu dengan kes suami pukul isteri yang pukul suami. Bukan suami pukul, terbalik. Kita pun hairan, tapi itu berlaku zaman sekarang. Jadi ini satu cerita lah, bila kita berdepan dengan kes ni, boleh juga berlaku isteri pukul suami, dan ia berlaku walaupun jarang-jarang kita dengar, tapi ia ada kes yang seperti itulah. Jadi berhubung dengan kejadian yang melibatkan kecederaan, mendatangkan kecederaan ni, cumanya kita lihat banyak berlaku dalam kes-kes yang melibatkan kecederaan ni, dia lambat, mangsa itu lambat untuk buat report polis dan sebagainya lah, mengakibatkan banyak kes jadi akhirnya bila dibuktikan di mahkamah dia tidak bersalah lah, kerana kegagalan untuk report pada awalnya. Ini satu isu yang lain lah. Tapi isu ini saya rasa banyak kes-kes yang melibatkan begini banyak berlaku lah dalam Malaysia, melibatkan
perempuan lah. Terutamanya apa yang saya nampak terutamanya dalam rumah tangga lah. Dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga memang banyak sangat berlaku dari segi kes-kes jenayah terhadap wanita. Itu kepada isteri, suami kaki pukul. Tapi bila seorang si isteri ni, ibarat macam saya sendiri seorang si isteri, andai katalah terjadi kepada saya suami memukul, okey, kita dengan keadaan hubungan pertalian suami dan isteri tu mungkin kita akan ada rasa sikap sayang menyayangi tu walaupun dah bertahun lama kita bersama. Tapi ada tak satu cara macam mana kalau sekiranya si isteri untuk menentukan, orang kata macam ni, nak mempertahankan diri tapi dia tak buat report, kalau kena pukul tak buat report, tak pergi buat medical untuk hospital apa semua, jadi tak ada bukti. Maknanya ada tak cara lain yang dia boleh membuktikan untuk diri dia kalau sekiranya nanti berlaku apa-apa perceraian ataupun something lah. Baik, kalau menyebabkan kes pukul dia masalah memang dilema seorang isteri ni, dia ada dilema lah. Sebab kalau direportkan kes pukul suami dia pukul, suami dia boleh dikenakan tindakan undang-undang jenayah lah, didakwa menyebabkan kecederaan dan mungkin boleh dipenjarakan. Jadi seorang isteri kadang-kadang dia sayang suami, itu kita boleh faham. Tapi bila dalam rumah tangga ni, bila ia berpanjangan, kemudiannya dia akan tetap akan jadi satu masalah lah. Jadi penting untuk seorang isteri itu bila berlaku dia dipukul, sekurang-kurangnya dia pergi buat report polis lah. Kalau dia dia buat report polis dan ambil dia berjumpa dengan doktor lah untuk dapatkan CJ sakit dia, medical certificate, bagi membuktikan ada kesan-kesan kecederaan tu lah. Kemudian kalau perlu, kalau berlaku secara rampant lah, maknanya berterusan pukul ni, beliau boleh mendapat perlindungan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. JKM. Di mana beliau boleh buat di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, beliau boleh buat permohonan untuk injunction, permohonan untuk tahan suami dia daripada berada berdekatan dengan dia. Kes untuk dia jaga diri dan juga anak-anak lah. Kalau keperluan begitu. Cumanya banyak yang terjadi, kebanyakan kes yang berlaku, isteri sangat-sangat tidak mahu report lah, sangat-sangat dia sayangkan suami dia, dia sayangkan perkahwinan dia, dia tak nak report langsung. Tapi kesan dia kemudiannya dia akan ada kesan secara psikologi, akan ada kesan secara fizikal, dia didera dan sebagainya lah. Jadi ini yang berlaku lah. Kadang-kadang suami jenis pemabuk, balik pukul. Tapi bila tak ada report, ini kita rasa sangat-sangat kesian lah kepada wanita-wanita di luar sana lah yang ada masalah. Betul. Jadi penegasan kat sini, in case terjadinya kes-kes jenayah terhadap wanita, terutamanya dalam rumah tangga ataupun pelbagai, maknanya report ataupun bukti tu adalah penting untuk dia mempertahankan diri dia. Okey, baiklah Tuan. Bagaimana pula sekiranya wanita ingin mengatasi ketakutan yang diancam apabila jenayah yang telah dilakukan itu di atas kepada dia? Jenayah yang dilakukan di atasnya. Jenayah apa kena spesifik? Jenayah apa itu? Kalau tadi kita dah cakap cerita pasal pukul kan. Okey, yang ni biasa mengatasi ketakutan ni macam ke mungkin dia pukul and then kena ugut lagi ke? Sebab biasa macam tu kan bila perempuan, okey, let's say lah saya bagi tahu seorang isteri ni, mungkin dia dah ketahanan diri dia tu kuat and then dia bila je bergaduh ke kena pukul ke something else, lepas tu dia akan bagi tahu, dia akan report and then bila je perkataan report keluar daripada mulut si isteri, si suami yang tengah barang ni confirm akan mengugut. Okey, dari segi situ macam mana dia nak menjaga diri dia tu? Itu dah merupakan satu ancaman kepada dia. Itu yang dapat saya gambar sikit. Itu keadaan tadi yang saya sebut tadi. Pertamanya kalau dia report, suami dia dalam kes ni dia lakukan dua kesalahan. Satu kesalahan pukul tu salah. Ugutan jenayah pun salah. Okey, dua kesalahan. Okay. Jadi dia boleh report polis, itu yang pertamalah. Kemudian dia boleh dapat, kalau dia takutlah, dia perlukan perlindungan, dia boleh dapat perlindungan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat tadi. Dan Jabatan Kebajikan Masyarakat biasanya kalau ada kes pukul yang seperti ini, dia orang akan dapatkan perintah injunction. Dia orang akan letakkan di tempat-tempat yang selamat lah. Dia ada tempat-tempat ni di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan dia orang akan pohon perintah injunsi untuk melindungi lah perempuan itu dan juga kalau ada anak-anak dia lah. Daripada kes-kes begitulah.
Boleh tak Tuan kongsikan sedikit berkenaan dengan kes yang biasa Tuan kendalikan dalam jenayah-jenayah wanita? Biasa kita tahu bila kes jenayah wanita ni dah confirm kata wanita kena dera, kena pukul, kena bunuh, ataupun ada tak kes yang di luar jangkaan? Boleh Tuan kongsikan? Yalah, kes biasa sebut kes pukul ni bukan kes biasalah, tapi dia bukanlah kes yang besar. Dia punya kes yang sebab pukul dia ada beberapa peringkat sebenarnya. Ada pukul yang kita panggil pukul yang luka dia ringan. Ada luka dia berat dan ada sampai membunuh. Ada tahap sampai membunuh lah. Ia bergantung. Kalau luka ringan ni dia kita panggil kecederaan kulit. Luka sikit-sikit lah, itu dari sudut kecederaannya tidak serius lah. Kesalahan tu kalau dibuat pun dia tidaklah serius. Cedera parah ni menyebabkan patah, menyebabkan buta, menyebabkan hilang anggota badan dan sebagainya, itu dipanggil cedera parah lah. Dan ada akibat lebih teruk lagi, dibunuh lah. Kes bunuh. Jadi apa yang penting bagi saya lah, contohnya ke dalam kes rogol ni lah, seorang perempuan ni dia kena tahulah hak dia kena tahu apa perlu dibuat, kan? Apa yang perlu dibuat dalam melibatkan kes rogol ni. Yalah, kalau nak berlaku kes rogol ni sebenarnya bukan mudah juga. Betul. Kes rogol ni, kalau seorang perogol tu dia nak rogol orang, dia memerlukan peluang dan ruang. Ini yang dia carilah. Sebab dia orang tak boleh nak rogol depan-depan orang ramai. Dia cari ruang dan peluang. Betul. Ruang dan peluang ada. Jadi ruang ni banyaknya ialah bila ketika perempuan itu bersendirian. Itu satu benda yang dia orang kena jagalah. Berjalan secara bersendirian dan sebagainya. Kemudiannya keduanya tempat sunyi. Cuba eloklah seorang perempuan tu pergi tempat-tempat sunyi yang dia boleh dirogol lah. Dan kemudiannya peluang ni juga payahlah sebenarnya untuk seorang tu dirogol. Tapi banyak yang berlaku ni apabila kadang-kadang orang perempuan ikut lelaki, pada mulanya ikut keluar ikut dan sebagainya, dia bawa ke tempat mana-mana. Jadi ini peluang yang patutnya tidak diberikan kepada lelaki lah. Jangan beri ruang yang sebegitu. Pasal bila bawa keluar, banyak kes yang dia orang keluar dengan orang yang dia kenal. Ya, betul. Bukan orang yang sebenarnya orang tak kenal ni payah. Jarang berlaku. Banyak kes rogol ni adalah oleh orang yang dia kenal. Kadang-kadang melalui media sosial dia kenal, jadi bawa lagi dan sebagainya. Walaupun perempuan tu tidak konsen, tetapi peluang tu diberi. Dia membuka ruang peluang kepada rogol itu berlaku. Kemudian banyak juga berlaku dalam rumah. Sebenarnya rogol anak. Sebab peluang dan ruang dia ada di situ. Tempat kadang-kadang orang tak ada. Jadi ini juga kadang-kadang. Jadi kalau saya tersentuh sikit dekat bahagian dalam rumah tadi kan tuan cakap tadi. Ada satu tu, apakah prosedur undang-undang yang sepatutnya dibuat oleh seorang wanita jika berlaku sesuatu jenayah terhadapnya, contoh di kalangan keluarga yang terdekat, macam tuan bagi tahu tadi, di mana saya bagi contoh ayah tiri merogol anak sendiri dan dalam masa yang sama anak tersebut melaporkan kepada kita. Apakah maknanya cara ataupun tindakan kita tu? Sebab biasa kadang-kadang bila benda tu terjadi tu adalah salah satu benda yang besar lah bagi kita kaum wanita kan, especially anak dirogol oleh bapa sendiri. Jadi tindakan untuk diambil tu ada yang memakan masa. Jadi apa saranan daripada tuan untuk pihak kita ni sebagai seorang wanita menegaskan benda yang dah berlaku tu? Baik, yang pertamanya kalau berlakulah rogol dalam keluarga ni, pertamanya kena bawa mangsa tu ke hadapan polis lah. Untuk buat report polis. Walaupun kadang-kadang bukan mangsa yang report, orang lain boleh report. Tidak perlu mangsa report sendiri, tak perlu. Orang lain pun mak dia, bapa saudara dia ada kes. Bila dia dah tahu benda tu dia orang report. Sebab yang penting dalam kes rogol ni ialah dari sudut buktinya. Baik, kalau berlaku hubungan seksual ni, untuk dapat bukti, kadang dia ambil swab dan sebagainya, dia sebaiknya mesti kurang daripada 72 jam. Untuk dapat bukti lah.
bukti seperti air mani dan sebagainya ni 72 selepas 22 jam ni tak ada. Sebenarnya. So bukti ni dia kalau berlaku, kalau boleh kita terus bawa. Tapi kalau dalam sehari dua lagi dia masih ada bukti lah yang kita boleh dapatkan secara medikalnya. Tapi kalau dah 10 tahun dulu, 3 tahun dulu, dari sudut medikalnya masih ada bukti sebenarnya, tapi dia agak susah untuk membuktikan siapa. Sebab itu yang berlaku lah. Jadi bukti ni perlu dia kena report cepat, dia kena buat pemeriksaan dengan cepat untuk dapatkan bukti-bukti itu. Tapi yang pentingnya kena report polis dululah. Report polis. Dan kalau perlu saya kata tadi boleh dapat perlindungan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey tuan, apa pula maksud yang memberikan kebenaran dalam hubungan seksual di bawah kanun keseksaan? Baik, konsen ataupun beri setujulah, kita kata setuju. Baik, kebenaran. Setuju ni kalau secara jelas setuju tak ada masalah lah. Kecuali perempuan itu bawah umur 15 tahun ataupun orang yang OKU yang tidak boleh menilai lah. Dia kata baik dan buruk ni, maka walaupun dia konsen, ia tetap dianggap rogok. Tapi secara biasanya konsen ni bila maknanya orang tu setuju. Bila dia setuju dari sudut undang-undang, tak ada kesalahan lah. Baik, untuk kita tahu setuju tak setuju ni dari sudut undang-undang, sebenarnya kita tak tahu apa dalam hati manusia. Betul. Dia setuju ke dia tak setuju. Tapi biasanya mahkamah melihat daripada perlakuan dia. Kalau orang setuju ni, orang buat apa saja pun dia biar je. Betul. Kan, setuju. Kan. Kata orang Arab kata as-sukut ala batul redha, diam tu saja tu. Setuju dah tu. Berkali begitulah. Baik, kalau tak setuju biasanya dia ambil dari cerita lepas dia apa yang berlaku lepas tu. Kan dia menangis, dia marah, dia tertekan, trauma. Jadi itu menunjukkan dia tidak setuju. Dia menunjukkan dia tak setuju. Jadi biasanya berlaku kadang-kadang seorang perempuan, contohnya budak-budak lagi lah, dia orang tak tahu nak buat apa kalau berlaku. So dia cerita kepada orang yang terdekat. Cuma kadang-kadang cerita ada kes tu dia cerita kepada mak tu, mak pun tak percaya. Itu jadi masalah. Kalau mak pun tak percaya betul kan. Itu pun jadi satu masalah. Tapi maknanya sebagai seorang ibu lah, kalau ada anak cerita ni, you kena ambil tindakan lah. Ambil tindakan. Ia mungkin tidak betul, boleh berlaku. Mungkin boleh berlaku tak betul ni. Tapi ceklah siasat. Sebaiknya siasat terlebih dahulu untuk tahu perkara sebenarnya. Sebab ada kes yang mak dia tak percaya. Saya jumpa kes yang macam tu, yang mak anak cerita tapi mak tak percaya. Kemudian dia terpaksa cerita kepada orang lain pula. Saya ada kes yang mana cikgu yang report. Sebab bila cerita pada cikgu mesti dah cerita pada mak tak buat apa-apa pun. Jadi ini kena ada kesedaran. Kalau berlaku jenayah, perlu ada ambil tindakan. Sebab jenayah ni tak boleh dibiarkan. Kita kena jenayah ni kalau berlaku, ia tidak boleh dibiarkan. Itu tak baik. Sebab kalau berlaku ayah atau anak, dia kalau sekali berlaku, dia lepas dia akan buat lagi. Dia akan banyak kali. Anak-anak tu akan jadi trauma lah. Contohnya begitu. Okey, baiklah tuan, saya ajukan soalan terakhir kita pada hari ini. Mengapakah kes keganasan makin meningkat walaupun wujudnya peruntukan undang-undang, dan bagaimana cara untuk mengatasi? Baik, kes memanglah kalau kita tengok daripada ke setahun ni, kes ni sentiasa meningkat. Jenayah ni, walaupun kita gubah undang-undang yang lebih keras pun, ia biasanya tidak membantu. Ia tetap akan terjadi. Tetap akan terjadilah. Jadi apa yang penting bagi saya adalah kesedaran undang-undang lah. Bila berlaku je report, report dan ada tindakan dia ambil, dia dari satu sudut akan mencegah. Kan, dia akan mencegah dengan kita tahu dia berlaku. Bila pelaku ni dihukum memang dan diketahui ia secara asasnya akan mencegah orang lain daripada melakukan perkara yang sama lah. Jadi kesalahan jenayah pukul ni perlu pada kesedaran lah, terutama kepada walaupun jiran. Kalau dengar, katakan kalau dengar, kadang-kadang dengar bergaduh, ada kena pukul dan sebagainya, semua jiran pun boleh memainkan peranan untuk buat report.
Kan betul tak betul tu cerita lain. Kan? Sebab polis akan siasat sebenarnya. Polis akan siasat. Jadi kalau berlaku macam tu jiran kita kadang dia tak report, kita boleh report sebenarnya. Ataupun berlaku anak dia kena rogok, kita pun boleh report kalau kita tahulah. Jadi ini sebenarnya yang lebih penting untuk kita, kesedaran undang-undang. Yang penting apa yang perlu dibuat kalau berlaku jenayah. Of course lah, kalau berlaku di hadapan kita straight away boleh report. Kan kadang-kadang orang kita ni dia tak nak jaga tepi kain orang. Itu satu masalah jugalah. Kan? Tak nak jaga tepi kain orang, nak jaga tepi kain sendiri. Jadi itu juga satu masalah. Sebab ia seolah-olah membenarkan jenayah untuk terus berlaku. Dia kena jaga tepi kain orang pun. Kan? Betul. Jangan lebih-lebih lah, tapi kena jaga. Kena ambil tahu. Kena ambil tahu apa yang berlaku sekeliling. Sebab masyarakat ni adalah satu elemen yang penting. Sekarang ni, zaman dulu masyarakat kita ni bercampur gaul dengan baik. Ya, betul. Kan? Apa berlaku kampung tu semua orang kampung tu tahu. Orang kampung tu ambil tahu. Kan? Anak jiran pun dia orang ambil tahu apa berlaku. Tapi itu dulu. Sekarang ni dengan ialah zaman moden kita kata, tapi kita masih masyarakat lebih jauh di antara satu sama lain. Betul. Kadang jadi apa berlaku, kadang jiran sebelah pun tak jumpa sebulan, tak nampak. Ya. Benda berlaku. tak apa berlaku, tak tahu. Jadi ini sebenarnya dari satu sudut juga menyumbang kepada jenayah tu lebih mudah. Saya kata peluang dan ruang ada. Peluang dan ruang ada. Bila ada peluang dan ruang, benda tu akan terjadi, mudah terjadi. Ya, mudah terjadi. Jadi masyarakat tu bagi saya satu benda yang penting untuk ambil tahu keadaan concern sikit. Orang sekitar, keadaan orang kampung dia dan sebagainya. Bila ambil tahu tu, dia akan dari sudut-sudut orang kampung tu akan terjagalah. Ya, betul. Dari sudut masyarakatnya. Okeylah. Jadi dengan huraian sebentar tadi tu, kita dapat gambarkan, maknanya kita dapat penjelaskan lagi lah yang telah topik yang telah kita kupaskan sebentar tadi. Okey, jadi alhamdulillah sedikit sebanyak kita telah mengupas topik pada hari ini, yang mana kes jenayah wanita telah dihuraikan oleh Yang Berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Abdul Wahab sebentar tadi. Okey, jadi tuan, mungkin kita akan menutup tirai forum pada hari ini. Ingin saya menjemput ASP Zuraini dari IPD Negeri Terengganu untuk menyimpulkan kembali huraian yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia tuan. Terima kasih. Saya ASP Zuraini binti Muhammad Zain, pegawai turus di 11 Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak, Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada petang ini saya akan berkongsi cerita berkenaan dengan jenayah terhadap wanita. Okay. Pertama sekali saya akan menceritakan definisi keganasan rumah tangga. Akta Keganasan Rumah Tangga telah diluluskan oleh Parlimen pada 19 Mei dan diwatakan sebagai undang-undang pada 7 Julai 1994. Akta ini adalah untuk melindungi mangsa keganasan rumah tangga seperti penganiayaan dan penderaan di kalangan suami isteri dan juga ahli keluarga yang lain. Akta Keganasan Rumah Tangga ni melindungi isteri atau suami, bekas isteri atau bekas suami, ibu bapa, kanak-kanak, orang dewasa dan mana-mana anggota keluarga yang lain. Senang kita cerita keganasan terhadap wanita ni pukul lah, baru orang faham lah kan. Kalau kita sebut pukul ke sepak, terajan, ini lebih senang lah kalau kita faham. Kalau kata keganasan tu orang tak faham. Kalau kita kata kena pukul, orang faham apa itu keganasan. Maksudnya berlakunya kekerasan lah, kekerasan terhadap wanita. Dalam keganasan rumah tangga ni, dia di mana telah meletakkan seseorang itu dalam keadaan ketakutan, mencederakan secara fizikal, mengugut, mengancam, dan juga melakukan perbuatan seksual, mengurung, menahan tanpa kerelaan.
Kalau dari segi keganasan terhadap wanita ni, kalau segi suami isteri, kalau melakukan seksual, keganasan seksual maksudnya kejadian rogo lah terhadap isteri, juga boleh dikategorikan keganasan lah, di mana tapi dia ada contohnya telah meletakkan keadaan isteri dia tu dalam keadaan boleh mendatangkan kecederaan semasa melakukan hubungan seks, boleh mendatangkan ketakutan kematian sekiranya dia tidak mahu melakukan hubungan seks dengan suami dia. Sini kita boleh tuduhlah di bawah kesalahan merogoh isteri. Walaupun kita dalam Islam orang kata isteri kena ikut kemahuan suami, tapi dari segi undang-undang jikanya berlakunya kekerasan semasa melakukan hubungan seks, kita boleh tuduh di bawah undang-undang kesalahan rogo terhadap isteri. Okey, jenis-jenis penderaan terhadap wanita ni dia terbahagi pada dua lah, dari segi mental dan juga fizikal. Mental ni kita tak nampak lah. Kalau keganasan terhadap wanita ni, mental kita tak nampak. Contohnya dia dari segi mental dia mengugut ke, dia contoh kalau pergi jalan-jalan ke, pergi shopping ke, suami ni tiba-tiba maki hamun dia. Kalau contoh kita dia lambat sangat shopping ni, pilih itu pilih ni, suami dia kita herdik kita, marah kita, maki hamun kita depan orang ramai, dan benda ni telah menjatuhkan rasa mental kita, emosi kita terganggu. Lagi satu, kalau dari segi fizikal ni, ini senang. Kalau fizikal ni seperti yang saya cakap dari awal tadi, fizikal ni kita boleh nampak berlakunya kejadian memukul, ditampar, ditoreh, dibalik dengan benda keras. Dan di sini kalau fizikal ni kita boleh nampak adanya kesan kecederaan. Contoh kalau kena tampar mesti ada kesan cedera merah-merah ke, kalau kena pukul dengan objek mesti ada kesan cedera luka. Ini kalau fizikal ni senang kita nampak. Kalau biasa dalam kes ni saya cerita ni lah contoh-contoh keganasan terhadap wanita lah. Lagi satu, kalau keganasan terhadap wanita ni juga dia bolehnya berlaku jugalah cabul. Cabul pun boleh juga berlaku kepada keganasan terhadap wanita. Cabul, rogo. Lagi satu, mengaibkan wanita tu. Mengaibkan contohnya dia marahkan lah, contoh marahkan video perempuan tu mandi ke apa, itu adalah salah satu daripada keganasan lah. Lagi satu contoh untuk keganasan terhadap wanita ni, contohnya kebanyakan di Terengganu ni, trend dia keganasan berlaku ni disebabkan oleh pelaku atau suspek ni dia terlibat dengan pengaruh dadah. Boleh dia katakan majoriti yang kita tangkap keganasan terhadap wanita ni bila kita urine dapati positif. Kalau dah positif, kita akan siasatlah bawa narkotik dan juga jenayah. Jenayah tu adalah kesalahan, untuk kesalahan dia telah melakukan kekerasan lah terhadap wanita tu. Kalau dia kena pukul dengan tangan, kita akan buka di bawah section 323. Kalau untuk akta keganasan rumah tangga ni, dia ada special sikit daripada akta lain, di mana kalau akta keganasan rumah tangga, di mana suspek ni dia boleh terus kita tangkap tanpa waran. Kalau contoh kalau pukul, kita boleh terus tangkap, di mana kita guna pakai di bawah section 18A akta keganasan rumah tangga 1994. Kalau untuk kesalahan biasa, kalau tidak melibatkan keganasan rumah tangga, kalau hanya pukul, kita tak boleh tangkap dia tanpa waran. Kalau keganasan rumah tangga, kita boleh terus tangkap. Lagi satu, kebanyakan di sini ni, di Terengganu ni, kebanyakan keganasan rumah tangga ni, kita lebih, orang kata mangsa ni adalah wanita lah. Kita dah sebut wanita, jadi kebanyakan mangsa adalah wanita. Dan suspek ni kebanyakan adalah suami, ada juga anak. Anak pun boleh melakukan keganasan terhadap ibu dia lah. Di mana kalau suami ni kebanyakannya, kalau kita tengok panas baran, ada setengah tu suami tak bekerja.
isteri yang bekerja tapi bila di rumah dia panas baran, sudahlah dia tak bekerja, isteri yang bekerja. Bila balik rumah tu dia pula pukul isteri. Ada setengah tu benda remeh-remeh pun dia boleh menjurusnya berlaku keganasan rumah tangga. Contohnya kalau isteri ni yang senang kita nampak lah, kalau wanita ni dia dia malaslah nak lipat baju. Ini trend lah kebanyakannya. Kalau kita tengok tanya-tanya kakak ibu pun memang jenis ada yang suka membasuh, suka menjemur, tapi bab melipat dia malas. Dia akan longgok banyak-banyak dalam bakul. Bila suami balik, suami selalu tengok dah berbakul-bakul baju, dia akan mulalah dia merasa nak marah. Di sini dia akan berlaku keganasan tak ada isteri dia. Mula-mula dia akan bergaduh mulut. Bila lama dia akan pukul isteri dia, dia akan sepak terajat isteri dia. Lagi satu keganasan rumah tangga juga boleh juga berlaku disebabkan sifat anak dia tu, dia malas nak bekerja tapi dia suka minta duit. Kebanyakan punca daripada minta duit ni dia disebabkan nak beli dadah. Majoriti yang kita tengok kebanyakannya nak beli dadah. Bagi saya kalau yang lagi satu kebanyakan keganasan ni terhadap wanita ni boleh juga berlaku disebabkan wanita tu dia tak bekerja. Jadi bila berlakunya keganasan terhadap dia, contoh suami lah, suspek yang memukul dia tak akan buat report sebab dia fikir dia pun dah tak bekerja, tak ada pendidikan. Jadi kalau dia buat report, suami dia akan ditangkap polis. Jadi bila dah tangkap polis, dia dah tak ada punca pendapatan, tak boleh nak makan, nak bayar sewa rumah, anak tak boleh sekolah. Di sini kebanyakan banyak berlaku di mana dia akan berlarut telah selalu kena pukul. Macam sebelum ni pun ada juga kawan saya bagi tahu di mana kawan dia ni selalu kena pukul oleh suami dia. Boleh dia katakan tiap-tiap hari kena pukul, ada kesan lebam, tapi dia tak nak buat report sebab dia kata hal rumah tangga. Dia kata tak elok cerita ke orang kat luar hal rumah tangga, biarlah dia dengan suami dia. Dia kata tak nak mengaibkan suami dia, tapi dia kena ingat dalam kes ni suami dia telah melakukan keganasan terhadap dia. Jadi dia perlu buat report dan mendapatkan perlindungan. Selagi dia tak buat report, pihak polis tak boleh buat apa. Pihak polis tak boleh membuat tangkapan terhadap suami dia. Mesti ada report polis. Kalau contohlah dia dah kena pukul, dah lagi tak ada buat report, walaupun dia tak nak buat report, contohlah kalau jiran ke nampak, jiran pun boleh buat report bagi pihak dia. Dalam kes ni kalau kita tengok, walaupun kita sayang pada suami ataupun anak, kalau dah kita selalu jadi mangsa kepada keganasan ni, saya nasihatkan kita terus buat report. Kalau tak buat report, sampai bila kita akan jadi mangsa kepada keganasan lah, selalu kena pukul. Bila kita dah buat report, pastikan kertas tu dibuka kertas siasatan. Sebabnya kalau kertas siasatan tidak dibuka, pihak polis tidak boleh membuat tangkapan terhadap suspek, tidak boleh menuduh di mahkamah, dan dia akan terus menjadi mangsa kepada keganasan. Kalau dah dia buat report, dah buka kertas siasatan, dia akan ada dapat perlindungan, di mana dia akan dapat perlindungan, perintah perlindungan, di mana perintah perlindungan interim ni dia akan dapat sehinggalah kertas siasatan ni pergi kepada pertuduhan. Di mana dalam perintah perlindungan interim ni, bila dah buka kertas siasatan, dia akan mohon dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mohon dengan Majistret Mahkamah untuk mendapatkan perintah perlindungan interim kepada mangsa ni, di mana dalam perintah perlindungan interim ni mangsa akan mendapat hak perlindungan, di mana suspek ni dia tidak boleh mendekati dia dengan jarak-jarak tertentu, tak boleh mendekati anak-anak dia. Jika suspek atau pelaku ni mendekati dia, kita boleh tangkap terus kerana telah melanggar perintah perlindungan. Okey. Bila kes tu telah pergi tuduh di mahkamah, perintah perlindungan interim tu dah
terbatal bila dah tuduh. Jadi bila dia nak lagikan perintah perlindungan ni, dia boleh memohon lagi perintah perlindungan. Perintah perlindungan ni digunakan semasa kes dalam bicara lah pertuduhan. Dan lagi satu ada lagi satu perintah perlindungan kecemasan, EPO. Perintah perlindungan kecemasan ni di mana dia hanya sah laku dalam masa 7 hari. Mangsa keganasan rumah tangga, bukan keganasan lain, keganasan rumah tangga, dia boleh pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat tanpa buat report polis dan untuk mendapatkan perintah perlindungan kecemasan. Tapi dengan ada syarat lah, ada berlakunya keganasan terhadap dia dah kena pukul, dia telah meletakkan dalam keadaan ketakutan kematian, tapi dia hanya sah sampai 7 hari. Bila dah 7 hari dia tak boleh pakai. Sebab itu saya nasihatkan bila kita dah jadi mangsa keganasan rumah tangga, dinasihatkan kita membuat laporan polis supaya kita dilindungi di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, kita dapat perintah perlindungan. Okey. Ada setengah tu mangsa dia takut nak buat report. Dia kata kalau buat report nanti keluarga ni, contohlah keluarga suspek lah, keluarga suami dia ke, datang serang dia, pukul dia balik. Kita buat je report. Kalau suami atau keluarga dia datang pukul kita ataupun datang ugut lah, contoh, kalau mu tak tarik report aku bunuh mu. Okey. Di sini kita dah boleh buat ada satu report di mana telah adanya satu ugutan jenayah. Dah bunuh tu merupakan ugutan jenayah. Kita boleh siasat di bawah Seksyen 506. Ugutan jenayah mendatangkan ketakutan pada kita. Walaupun dia hanya ugut, dia tak pukul. Kita dah boleh buka di bawah satu kertas siasatan lah di bawah Seksyen 506. Jadi kita tak payah takut nak buat report. Tak payah takut, kita terus buat report. Sebab sampai bila kita nak menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga. Lagi satu, ini saya, selain itu walaupun kita ni wanita, orang kata selalu menjadi mangsa keganasan rumah tangga, tapi saya selitkan sikit lah, dan ada juga yang suami pun jadi mangsa keganasan rumah tangga. Kalau suami menjadi mangsa, saya nasihatkan juga buat report walaupun pelaku adalah isteri, sebab suami pun dia dilindungi di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga lah. Dia sama je hak dia, tapi bezanya pelaku lah. Jangan kata walaupun isteri pukul kita, kita tak boleh report. Okey. Keganasan juga ni boleh berlaku lah. Lagi satu contoh lah, ada setengah tu berlaku disebabkan berlakunya tidak adil dalam hubungan rumah tangga lah. Contohnya suami ni kahwin lain, ada kahwin dua, tak berlaku adil. Ini juga boleh mendorong berlakunya kepada keganasan rumah tangga lah. Lagi satu, kebanyakan kesan kepada penderaan keganasan rumah tangga ni akan berlakulah perceraian. Jadi anak-anak pun terabai, tinggal berasingan, isteri akan dihalau. Lagi satu, ada juga setengah keganasan rumah tangga ni dia berlaku disebabkan oleh berlakunya gangguan ataupun orang kata kacau daripada masuk campur tangan lah daripada keluarga sendiri ke, keluarga mertua ke. Benda ni mendorong kepada berlakunya keganasan terhadap wanita lah, keganasan rumah tangga. Tapi yang paling banyak di trend Terengganu adalah pengaruh dadah, dan juga ada yang paling lagi satu, panas barang. Ini panas barang yang paling banyak yang berlaku. Dan lagi satu saya nak nasihatkan kepada kawan-kawan wanita semua, kalau dah kita buat report, saya nasihatkan jangan pula kita nak tarik report. Ini banyak yang berlaku bila dah dia buat report, bila pihak polis dah buat siasatan, dah buka kertas siasatan, dah bawa pergi ke hospital, pergi tempat kejadian, ambil rakaman cakapan,
Last sekali kita tangkap suami dia, tangkap anak dia, masuk lokap, esok tarik report. Ini yang banyak berlaku. Saya nasihatkan bila dah kita buat report dan nekat dia nak buat report, kita teruskan sampailah pelaku tu dituduh di mahkamah. Jangan kita tarik report. Pihak polis tak boleh nak halang mangsa ni untuk tarik report. Contohlah datang ke balai polis, saya nak tarik report. Lepas tu pihak polis tak bari, maksudnya pihak polis halang dia buat report. Pihak polis akan menjadi satu kesalahan lah menghalang dia buat report. Jadi kita tak boleh halang dia. Benda ni datang dari diri kita sendiri. Jadi bila kita dah nekat, kita dah jadi mangsa keganasan, kita teruskan dengan siasatan. Jangan kita take report. Sebabnya ada setengah tu, contohlah dia take report, dia kata kesian lah suami ada dalam lokap. Anak-anak rindu kat suami, jadi tak ada punca pendapatan. Ini kadang-kadang ini benda ni kesian jugalah, tapi kita kena tahu hak-hak kita. Kalau dah buat report ni biar sampai dituduh supaya perkara ni tak berulang. Kebanyakan bila dah tarik report, dah bebas, dia akan pukul balik. Ada setengah berlaku tu, dia dah tarik report, dia kena pukul balik. Dia datang balik buat report, kena pukul balik. Ada setengah sampai last sekali kita dapat tahu dia dah kena, orang kata dipukul oleh suami sehingga menyebabkan kematian keadaan dia. Jadi kita pun keluarga dah tak boleh buat apa dah. Kita jangan sampai tahap tu. Jadi kalau kita rasa malu, contohlah kita nak kata tak bolehlah buat report, dia kata mengaibkan suami. Tak, sebenarnya dia memang kalau kita kena fikirlah sampai bila kita nak kena jaga, kita jadi mangsa macam tu. Ada setengah mangsa keganasan ni, dia bukan tak bekerja, dia bekerja, sama-sama bekerja, tapi dia tak sedar dia jadi mangsa pada keganasan terhadap oleh suami dia lah. Jadi kita sebagai, saya pun wanita, jadi saya pun tak suka tengoklah kawan wanita ni dia jadi mangsa kepada keganasan terhadap oleh lelaki lah. Di mana kalau kita berkahwin, kita nak dalam rumah tangga tu tak ada krisis, tak ada berlakunya kejadian pukul-memukul, kita nak sentiasa bahagia. Jadi kita elakkan daripada kita jadi mangsa keganasan rumah tangga. Lagi satu, kalau jiran-jiran tetangga, kalau kita selalu mendengar contohlah ada sebelah rumah tu selalu bergaduh, kita jangan hanya dengar dan tak ambil tahu. Kita mesti menjadi seorang yang orang kata suka jaga tepi kai orang. Bukan kata nak pergi mengumpat, tapi kita pergi nasihat kat dia, cakap kat dia, awak ni selalu kena pukul, pergilah buat report, ataupun pergi dapatkan nasihat mana-mana. Kalau contoh benda ni tak menjurus kepada pukul, selalu bergaduh mulut, kita nasihatkan dia supaya pergi dapatkan nasihat di jabatan agama ke untuk dapat kaunseling. Tapi kalau dah berlakunya keganasan dari segi fizikal, saya nasihatkan supaya kita terus berlaporan polis. Kalau boleh, jangan tunggu sampai seminggu atau 2 minggu baru nak buat laporan polis. Sebabnya kalau contoh kalau kita kena pukul, kalau dah 2 minggu baru kita nak buat report, kesan kecederaan tu dah tak ada. Contoh kalau kena tampar, biasa tampar tu dia hanya ada kesan lebam merah. Kalau dah seminggu 2 kita buat report, kita bawa ke hospital, memang dah tak ada kesan, memang susah nak nampak lah kesan. Jadi di sini kita dah bukti tu memang tetap ada, tapi dia laporan tu apa panggil, jadi kita tak nampak kesan lah, kesan kecederaan yang berlaku tu. Dalam kes ni seperti mana juga kita tahu, report polis juga ni dia boleh buat di mana-mana report lah. Dia boleh buat di mana balai-balai. Kalau contoh dia berlaku, dia kena pukul hari ni di rumah dia di Kuala Terengganu. Lepas tu dia pun lari, bukan lari nak menyelamatkan diri dia, dia balik kat rumah mak dia di
Kota Baru ke, dia boleh buat report kat sana. Tapi dia kena pergi juga ke hospital. Hospital tu tak sebenarnya dia kena datang ke Kuala Terengganu. Di hospital di Kota Baru pun kita boleh pergi buat rawatan. Tapi dia kena datang juga ke Terengganu untuk siasatan lanjut lah. Contohnya untuk ke tempat kejadian. Sebab tempat kejadian tu berlaku di Terengganu, jadi kena datang kat sini. Jadi report polis juga boleh dibuat oleh mangsa sendiri, ahli keluarga, jiran sendiri ataupun adik, siapa-siapa yang mengetahui tentang kejadian. Kalau dia tak nak buat report melalui datang ke balai, dia juga boleh menghubungi balai polis terdekat, menceritakan tentang kejadian yang berlaku ke atas dia. Contohnya pada tarikh sekian-sekian, jam lebih kurang sekian-sekian, bertempat di sekian-sekian, okey, saya nama sekian-sekian telah dipukul oleh suami dengan tangan ke apa, kita buat report detail. Tapi kalau kita nak telefon, pastikan kena detail lah. Report tu kena ada nama alamat, telefon, kena lengkap. Siapa suspek dia kena lengkap. Untuk ini adalah untuk memudahkan siasatan dijalankan. Saya di sini saya berharaplah semua peringkat lapisan masyarakat ni memberi orang kata mengambil beratlah mengenai isu-isu terhadap keganasan rumah tangga. Kalau keluarga, contoh keluarga kita, kalau dah tahu anak tu dah menjadi mangsa keganasan rumah tangga, kita bagi nasihat kat dia supaya buat report, supaya jangan terus berlawan lah dengan suami tu. Saya takut dia akan terus menjadi mangsa terhadap keganasan lah. Kalau kita terus lawan, benda ni dia tak akan selesai, dia akan jadi parah. Maksudnya kalau berlakunya kena pukul, kalau kita terus lawan, biasa kalau yang jenis panas dia akan lebih ganas, lebih agresif. Kalau biasanya dia memang sifat dia macam tu. Kalau jenis yang panas barang, memang kalau kita bergaduh mulut pun dia boleh akan mendatangkan kepada cederaan fizikal, dia akan pergi marah, memukul. Jadi saya nasihatkan jugalah, kalau boleh kita ni dalam rumah tangga ni sentiasa bawa bincang kalau ada masalah. Kalau yang remeh-remeh, temeh tu, kalau boleh kita bawa bincang, kita berbincang. Kalau contohnya kalau benda yang kecil je, jangan kita sampai benda tu besar. Kalau contoh kita dah lakukan kesilapan, kalau dah suami tu dah tegur sekali, kita terus berubah, terus ambil yang positif. Jangan pula kita membangkitkan kemarahan. Ini adalah satu punca juga boleh berlaku. Bila dah benda kita dah salah, kita terus melawan lagi, benda ni akan membangkitkan, akan mencetuskan berlakunya keganasan. Bagi yang anak-anak yang ibu bapa yang tidak perasan dengan tingkah laku anak dia yang keganasan pada ibu bapa ni, yang kebanyakan dadah ni, sentiasa kita tengok anak-anak ni, kalau dia selalu kerap minta duit, tak bekerja, tengok perubahan dia. Saya takut kebanyakannya macam Terengganu ni, kebanyakannya keganasan terhadap ibu bapa ni, anaknya penagih dadah, majoriti urine, sebab macam saya di Terengganu ni, memang tiap bulan saya akan pantau. Kebanyakan kalau kes keganasan rumah tangga ni, suspek ni memang kita automatik akan buat urine test. Urine memang kebanyakan sangkut narkotik lah, positif. Jadi kalau bagi saya, untuk sebelum saya akhiri, saya bagi nasihat lah untuk kaum-kaum wanita. Saya tegaskan kat sini lah, kalau kita dah jadi mangsa keganasan terhadap wanita, kita terus buat laporan polis. Dan saya nak bagi, bukan nak bagi amarang lah, nak bagi macam kata peringatan lah, supaya kita jangan take report. Jangan take report, sebab kebanyakannya yang take report ni, benda ni akan berulang balik kejadian. Kita tak tahu. Kadang memang kita kesian kalau contoh suami dah lock up, kita akan fikir anak-anak tak ada makan sebab dah tak ada punca pendapatan. Tapi kita kena fikir
Sekadang-kadang keganasan ni bukan berlaku pada kita saja. Bila dah jadi habit untuk memukul, dia akan pergi kepada anak-anak. Jadi saya rasa setakat tu je perkongsian saya. Saya harap ada sedikit perkongsian dan maklumatlah yang kita boleh kongsi pada petani. Saya sudahi pada petani. Dan terima kasihlah sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.